Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan 23 ingin membentangkan sebuah tajuk iaitu tajuk Al-Ariyah yang bermaksud pinjaman. Jadi dalam kumpulan kami ada 5 ahli. Yang pertama Nur Sabrina Huda, yang kedua Juliana, yang ketiga Farha Balkis, yang keempat saya Nur Izzatul Hidayati dan yang kelima Zafira. Next. Dan dalam pembentangan kami pada hari ini, kami akan membentangkan yang pertama, definition of Al-Ariyah. Yang kedua, hukum Al-Ariyah. Yang ketiga, pillars of Ariyah. Yang keempat, rules of Ariyah. Yang kelima, the right to use borrowed goods. Yang keenam, characterization of the legal status of scholars. Yang ketujuh, discharge of Ariyah. Dan yang terakhir, Ariyah's exception to discharge. Saya akan mulakan pembentangan dengan definisi ariyah. Ariyah bermaksud pinjam-meminjam. Dalam hukum Islam pula, ariyah merupakan pinjaman percuma sesuatu objek kepada orang lain untuk tempoh masa tertentu. Selepas itu, objek itu perlu dikembalikan semula kepada pemberi pinjaman. Contohnya, Ali beri pinjam kereta kepada Abu selama sebulan. Jadi selama sebulan, Abu perlu pulangkan semula kereta tu. Ariyah tidak pernah melibatkan pinjaman wang atau objek yang sudah musnah dan tidak boleh mendapatkan manfaatnya. Contohnya bagi pinjam kereta yang dah rosak. Okey. Di bawah kontrak ariyah, seorang Muslim boleh membayar hutang dengan membenarkan penghutangnya menggunakan objek pinjaman dan memulangkan semula barang pinjaman. Sebagai contoh, meminjamkan rumah atau tanah untuk jangka masa tertentu sambil mengekalkan pemilikan penuh premis pemberi pinjaman. Next slide. Okey, hukum ariyah dapat berubah-ubah bergantung situasi dan kondisi. Menurut Said Sabiq, meminjamkan barang hukumnya sunnah apabila peminjam merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang. Sebab Islam sangat menganjurkan sifat tolong-menolong. Ditambah pula pinjaman tidak menggunakan pinjaman tersebut untuk tujuan maksiat. Yang kedua, ariyah boleh menjadi wajib apabila peminjam dalam keadaan darurat. Sedangkan apabila kita tidak memberi pinjaman, barang tersebut boleh menimbulkan kemudaratan. Contohnya, pada saat cuaca dingin, ada orang yang tak pakai baju sampai dia rasa sejuk dan dia boleh sakit. Jadi, wajib untuk kita meminjamkan baju tersebut. Yang ketiga, ariyah menjadi haram apabila tujuan pinjaman digunakan untuk tujuan maksiat. Okey, itu sahaja dari saya. Okey, baiklah. Seterusnya adalah Pillars of Ariyah ataupun Rukun Ariyah. Menurut jumhur ulama, Rukun Ariyah ada 4. Yang pertama, peminjam atau dalam bahasa Arab disebut musta'ir. Yang kedua, pemberi pinjam ataupun mu'ir. Yang ketiga, barang pinjaman, mu'ah. Dan yang terakhir, sirah iaitu ijab dan qabul. Okey, yang pertama, peminjam di sini bermaksud orang yang baligh dan berakal. Peminjam juga hanya mengambil manfaat sahaja dari barang yang dipinjam. Tak boleh ambil terus barang tu jadi milik dia. So, orang gila ataupun kanak-kanak tidak sah untuk meminjam. Untuk orang memberi pinjam pula ataupun mu'ir, perlulah memberi pinjam milik dia sendiri, bukan memberi pinjam barang orang lain. Ia juga perlu atas kerelaannya sendiri dan bukan paksaan. Okey, untuk rukun yang ketiga, barang yang dipinjam pula perlulah ada manfaatnya. Barang tersebut juga bersifat kekal, maksudnya tak habis setelah manfaatnya diambil. Okey, contohnya lilin atau sabun tidak sah jadi barang pinjaman kerana manfaat dari sabun dan lilin itu akan berkurang atau habis selepas digunakan. Dan untuk rukun yang terakhir adalah sirah. Sirah kat sini bermaksud permintaan izin untuk meminjam sesuatu. Dia macam ijab dan qabul. Contohnya, peminjam bertanya, bolehkah saya pinjam baju awak ni? Kalau orang yang ditanya tu menjawab ya, maka sah ariyah tersebut. Tapi jika seseorang itu tidak meminta izin ataupun pelakuan ini tanpa ada ijab dan qabul, maka ia tidak termasuk ariyah melainkan mencuri.
Okey, so seperti yang kita tahu, jika salah satu daripada 4 rukun ini tidak lengkap, arya akan terbatal dan tidak sah. Okay, next slide. Okey, seterusnya adalah syarat arya. Yang pertama, mu'ir ataupun orang yang memberi pinjam mestilah berakal, tidak gila dan bukan dari golongan kanak-kanak ataupun dalam erti kata lain orang yang diterima amal baiknya. Yang kedua, musta'ir ataupun peminjam mestilah boleh menggunakan barang yang dipinjam itu secara langsung. Yang ketiga, barang yang dipinjam itu boleh dimanfaatkan dan digunakan tanpa merosakkan keadaan barang tersebut. Dan yang terakhir, manfaat dari barang tersebut termasuk dalam manfaat yang dibenarkan syarak, bukan barang yang mendorong ke arah perkara yang haram. Seterusnya, saya akan membentangkan hak penggunaan barang yang dipinjam. Okey, jadi dalam isu ini ada dua pendapat. Yang pertama pendapat daripada jumhur ulama, iaitu majority of the juries, yang mana jumhur ulama berpendapat the utilization by the borrower is limited to the extent to which the utilization permit is granted by the owner, yang bermaksud penggunaan barang yang dipinjam tu adalah terhad kepada sejauh mana owner barang tu bagi. Kalau dia bagi setakat pinjam sehari 2 hari, kita kena taat dan penuhi had yang dia dah letakkan. Dan yang kedua, pendapat daripada Hanafi scholars ataupun ulama-ulama Hanafiah. Dan dalam pendapat mereka ada terbagi kepada dua jenis al-ariyah. Iaitu yang pertama, al-ariyah mutlak. Yang bermaksud al-ariyah mutlak ni dia tak terbatas. Dan dalam al-ariyah mutlak ni, the borrower is entitled to utilize the goods in accordance with his desires. Bermaksud, dia boleh pakai barang yang dipinjam tu sama ada untuk diri dia ataupun dia nak pinjamkan ke orang lain. Tak terbatas. Manakala yang kedua, al-ariyah muqayyad. Al-ariyah muqayyad ni limited in nature. Bermaksud dia terhad dan terbatas. Dia sama dengan pendapat jumhur ulama tadi, yang mana when the owner of the goods lends the goods with a limit of time, place and use, then the borrower is bound by the conditions specified by the owner. Bermaksud, barang yang dipinjam tu terhad kepada batas masa, tempat dan penggunaan. So kita kena patuhi apa batas-batas yang telah ditetapkan oleh owner tu. Kita tak boleh pakai lebih daripada tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Sabrina Huda. Saya akan membentangkan pendapat dari ulama-ulama tentang ariyah. Persoalannya sekarang, mengenai ariyah ini, adakah ariyah ini merupakan tanggungan ataupun amanah? Berdasarkan slide, ulama Hanafi berpendapat bahawa barang yang dipinjam merupakan amanah. Hal ini kerana perkara ini berada di bawah kekuasaan peminjam. Tidak kira sama ada barang itu digunakan ataupun tidak digunakan. Beliau juga berpendapat peminjam tidak perlu menggantikan barang itu jika barang yang dipinjam itu rosak, kecuali kerosakan yang berlaku itu disebabkan tindakan peminjam yang melampaui batas. Seterusnya, pendapat daripada ulama Maliki. Pendapat beliau, peminjam wajib menanggung barang pinjaman yang rosak kerana sukar dibuktikan kerosakan yang berlaku pada barang yang dipinjam bukan kerana kelalaian atau cuai peminjam itu sendiri. Sebaliknya, peminjam ini boleh jadi tidak wajib menggantikan barang yang rosak kerana peminjam sudah mendapatkan izin yang sah untuk menggunakan barang pinjaman dari pemiliknya. Sebab pada umumnya setiap barang itu akan mengalami kerosakan jika dipakai berulang-ulang. Kecuali kerosakan yang berlaku secara sengaja ataupun kelalaian yang melampaui batas. Manakala pendapat dari ulama Syafi'i, barang pinjaman bersifat tanggungan bagi pihak peminjam disebabkan al-ta'adi. Maksudnya kat sini, peminjam wajib bertanggungjawab dengan mengganti dan mengembalikan barang pinjaman yang rosak atau hilang disebabkan penggunaan yang berlebihan atau melampaui batas. Contoh penggunaan secara berlebihan ialah si A ni memberi pinjam buku kepada si B selama 3 hari. Namun si B ni menggunakan buku si A selama seminggu dan berlaku kerosakan terhadap buku secara sengaja dan kelalaian sendiri.
Namun beliau juga berpendapat peminjam tidak wajib menggantikan barang pinjaman yang hilang atau rosak kerana penggunaan barang yang diizinkan dari pemiliknya. Okey, itu dari pendapat Syafi'i. Akhir sekali, pendapat dari ulama Hambali. Peminjam menanggung kerosakan barang pinjamannya secara mutlak, baik sengaja maupun tak sengaja. Oleh itu, peminjam wajib menggantikan atau membayar harganya apabila barang pinjaman dalam keadaan rosak ataupun hilang. Tidak kira penggunaan yang diizinkan pemilik maupun penggunaan yang melampaui batas. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Balkis binti Muhammad. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan tentang bagaimana penamatan kontrak Al-Ariah boleh berlaku. Yang pertama adalah pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman yang diberikan dikembalikan semula kepada. Yang kedua, peminjam mengembalikan barangan pinjaman baik setelah jangka waktu yang disepakati atau belum. Hal ini kerana kontrak Al-Ariah termasuk dalam Wayul Azim, iaitu akad jaiz yang bermaksud akad yang tidak memikat atau tidak tetap, di mana kontrak ini boleh dibatalkan oleh salah satu pihak yang berkontrak tanpa sebarang persetujuan pihak yang lagi satu. Yang ketiga adalah peminjam atau pemberi tidak cukup hukum, seperti gila, tawayur, akalnya berubah-ubah maupun kerana berada di bawah puan adalah keadaan di mana seseorang, di mana sifat peribadinya dianggap tidak cekap bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum. Maka orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan yang tidak cekap, diberikan wakil menurut tersebut pengampu. Antara alasan yang mengharuskan seseorang di bawah mata iaitu hilang fikiran yang waras apabila melihat harta yang banyak dan boros. Yang keempat, kontrak Al-Ariah boleh tamat jika salah satu pihak sama ada pemberi pinjaman atau peminjam meninggal dunia. Kelima ialah pemberi pinjaman telah muflis. Apabila pemberi pinjaman telah muflis, dia tidak boleh mengabaikan manfaat barangan miliknya, utamanya yang berkaitan dengan kepentingan pemberi hutang kepadanya. Next slide. Sekali, dapat beberapa pengecualian kepada penamatan kontrak Al-Ariah. Contohnya yang pertama adalah barang yang dipinjam berupa tanah yang digunakan untuk pengebukan jenazah. Kedua-dua pihak tidak boleh mengembalikan atau membatalkan pinjaman untuk tanah perkuburan sebelum hilang bekas-bekas mayat, bermaksud sebelum mayat hancur menjadi tanah. Yang kedua adalah sekiranya pinjaman yang diberikan boleh menyulitkan peminjam jika ditarik balik. Contohnya kapal yang dipinjam untuk mengangkut makanan. Jika pemberi pinjaman mahu menuntutnya di tengah laut. Dalam keadaan ini, peminjam tidak perlu memulangkan semula barang yang dipinjam. Beliau boleh terus menggunakan barangan tersebut sehingga selesai menggunakannya. Tapi, peminjam tersebut perlulah membayar upah sepadan yang dikira bermula daripada tuntutan dibuat sehingga dia memulangkannya. Yang itu sahaja.